pergi 3 suku. Mai Masjid Surau mengaji bainal maghrib wal isya, prime time, waktu perdana untuk kita mengaji ilmu. Dah siang kita sibuk, malam kita luangkan masa 2 jam, 3 jam, okey dah duduk di Masjid Surau. Orang mengajak fardu ain, kita mai dengar. Orang cerita bab haid, nifas, istihadah, kita erti bahasa. Ni nikah puluh-puluh tahun, tanya bab haid, pening lagi. Padahal bini mana menopause lah. Tanya abang, hari 17 turun pula darah abang. Bini tanya hari ke-17 turun darah lagi. Ni kira ke mana boleh bayar dah? Kita jenis tuan-tuan muslimat tak pernah duk mengaji. Duk ajar tengok cerita Hindustan. Dia tu nak jawab ke mana kita? Bini kita tanya hari 17 turun darah lagi. Ni kira tak boleh mayang kot no bang no. Nak jawab tak erti nampak koman sangat suami. Itu jawab ke mana? Kira tak kena mayang tu kira haid tu mahal Kalau mayang berdosa besar, tak mayang bini, dengan bini berdosa, dengan suami tanggung dosa. Dia tak erti selama-lama haid, tuan-tuan ni 15 hari, lepas pada 15 hari turun darah lagi, tak kira haid, dia kira istihadah. Dia main pula bab nifas, bini baru beranak boleh pula anak, turun pula darah lepas beranak, orang panggil darah nifas. Bila tanya, isteri tanya abang, selama-lama nifas ni berapa lama abang? Dia nak jawab tak tahu dah. Duk perasan kalau haid 15 hari, nifas dalam 17 hari kot, lebih 2 hari, tu dia. Padahal dalam mazhab Syafi'i kata selama-lama nifas bagi seorang wanita 60 hari. Bermakna kalau tempoh 60 hari dia turun darah tak kering-kering, 60 hari holiday. Masuk hari ke-61, 62 turun lagi darah. Tengok sifat darah tu, color lagu mana. Ambil kat tempat tu, calik di dinding paras tu, tengok ada lagi tak kesan darah, maka baru boleh jatuh hukum tu, baru suami. Ni suami ikut cakap mak mentua pun satu. Tengok telenovela tak berhenti. Bila nantu nak beranak pesan tu, bagi fatwa. Ni ingat tu timah, esok beranak tu 40 hari jangan duduk semayang tu. Tak boleh tu. 40 hari tak kena semayang. Betul lah Imam Malik kata 40 hari, tapi bukan 40 hari tak kena semayang. Tengok nifas tu kering bila. Kalau kata dia kering hari ke-20, hari 21 kena wajib semayang dah. Tak semayang berdosa besar. Dia ikut fatwa mak mentua, mak kata 40 hari tak kena semayang, 20 hari tanggung dosa, 5 waktu sehari hutang dengan Allah Ta'ala. Nampak? Sebab saya kita kurang mengaji. Kerja saja. Dulu kita kerja saja, lah kita berubah. Balik kerja, letih-letih pun aku mandi-mandi, pakai baju Melayu, aku nak duduk di masjid, nak relax di masjid. Ada aircon, kapet tebal. Rumah kita tak ada kapet, aircon pun tak ada. Tuan-tuan, boleh pahala i'tikaf. Orang mengajak kita boleh ilmu sikit sebanyak. Baru beza kita dengan haiwan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita nak beranak haiwan, sama naik kita dengan binatang. Tengok lembu dalam kandang, dia bukan pergi mengaji surah masjid. Lembu keluar makan rumput sampai waktu masuk dalam kandang. Esok pagi keluar pula pergi ragut rumput. Manusia jenis kalau pergi kerja, balik kerja duduk dalam rumah, tak keluar mengaji, beradik lembu. Ustaz kena lembu. Tu baru lembu tak beruk ni. Beruk Allah Ta'ala hantar masuk dalam surau mengaji. Tuan-tuan tak tengok di pondok kerja teriak. Beruk masuk dalam surau mengaji. Tok guru duk mengajak kita tauhid tuan-tuan ni. Masuk sekok beruk liang, bukan beruk belah, beruk liang masuk. Dia masuk tengok. Duduk sebelah Pak Long tu, saya tengok video. Pak Long tu buka kita dah tengok. Dia main duduk sebelah tu. Pak Long tu duduk dalam kaki kita tengok. Alamak beruk. Macam tu. Seriau kat Pak Long tu. Pasal bukan kucing beruk. Taring saja 2 inci, tokak tangan 13 jin habis. Beruk tu masuk, duduk senyap tengok. Dia tengok keliling, tengok, oh dia pun mengaji. Oh pakai baju belakang, aku seorang tak pakai baju. Dia keluar pula. Kan dia masuk 2 kali. Kali kedua dia masuk tu tuan-tuan, dia pergi duduk juga sebelah Pak Long tu. Pergi duduk, dia tengok kali kedua. Dia tengok, oh ramai orang mengaji tu. Tapi ramai macam aku, jenis tak bawa kitab belakang. Kena pula. Mengaji dah, tapi kitab tak bawa. Hayam. Kunci kereta bawa, handphone bawa, rokok dalam poket bawa. Beruk tu pandai. Allah Ta'ala hantar beruk tu bukan saja untuk menatang, untuk kita ambil manfaat. Kalau menatang pun kenal tangga surau masjid, satu binatang liang dia boleh duduk jinak dalam masjid. Kita manusia ada akal fikiran, tak ambil pengajaran, teruk kita pada beruk. Jadi tak ingat nak mengaji, tak ingat nak main berjemaah, tak ingat nak main masjid. Orang panggil makan kedara kenduri sampai Kuala Lumpur kita pergi 400 km. Duit saja tengah jalan, bayar tol, bayar minyak 300 habis. Makan kedara lagi kat Arena pi 500 sekali pi balik pula nak makan nasi sepinggan. Padahal kalau ikut hukum PK
contoh orang panggil walimatul urus, wajib pi. Tapi kalau ada apa nama halangan dan sebagainya, ketidakmampuan masa dan tenaga dan sebagainya, tak wajib pun pi. Ada pula maksiat di kenduri itu tak jatuh hukum wajib pi ada maksiat boleh balik, tuan ni. Tapi kita gagah sungguh pi kenduri walaupun jauh. Masjid tepi rumah, surau tepi rumah, kuliah tiap-tiap malam, buat tak dengar, buat buka badak. Teruk kita pada beruk. Omoi ustaz akan beruk. Allah Taala suruh banding manusia ni dengan makhluk yang lain supaya kita ni tak sombong, bongkak diri. Kita lah ni bongkak belagak. Sebut dengan datang ke, ingat hina datang. Haram kita hina datang kerana ianya makhluk Allah. Di dunia kita boleh hina dia. Akhirat esok dia tuntut kat kita. Kita makan nasi di kedai makan, kucing mai menyalak, mai duk serendeh di kaki kita. Kita punya kedekut tak hidup masin tu kita sepak dia. Ataupun kita halau, yang bagus sikit dia halau. Apa salah hang ambil semulut bagi kat kucing tu makan? Dia berhajat tu bukan demai saja, Allah Taala hantar. Kita takbir kuat ni, keluar orang takbir Allahu Akbar. Mai kucing minta makanan, kedekut tak hidup masin, bubuh nampak mau tahu. Allah Ta'ala hantar tuan-tuan. Apa salah? Bukan bankrupt kalau kita ambil sebis nasi, kepok ikan sikit bagi dia makan. Dia kenyang, dia belah. Bukan dia minta cara gangster. Dia bukan terjun banyak main nasi sepinggan. Kucing tak buat aku tu. Dia main meow meow meow. Kita sepak dia terandai ni. Dia bukan menjerit saja tu. Dia sebut tu, hang jaga hang akhirat esok hang tunggu. Mampu. Tuan-tuan, kita menentang kita kalah. Tu sudah sombong belakang tuan ni. Ni hak akhirat ni tuan-tuan, kita nak kena jaga elok-elok. Hak dunia ni sampai masa kita tinggal, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sampai masa Allah Taala hantar wakil rakyat ni bukan bawa brim, bukan bawa bajat, beskat, bukan bawa bumbung. Dia main cabut nyawa kita. Summa ila rabbikum turja'un. Pada Tuhan kamu akan kembali. Baik waktu tu tuan-tuan, game over. Main PlayStation Tekken 3. Lawan elok ni. Nampak? Bila lawan game over, kita tekan, awak tak jalan, game over, mati dah. Nampak? Itulah kehidupan kita tuan-tuan ni. Jadi jangan kita jadi macam haiwan yang tak ada akal fikiran. Mereka tak gaduh mengaji, mereka tak gaduh sembahyang. Kita manusia, kita gaduh mengaji, kita gaduh sembahyang. Lagi duk marah pula, duk sama dengan haiwan semua. Jangan marah tuan-tuan ni. Saya nak habang, nak bagi kita sedar diri ni. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala sebut aku jadikan manusia ni dha'if, lemah, komas panah, cak ayam belaka. Wala tamshi fil ardi maraha. Dalam ayat yang lain, hei manusia, jangan kamu berjalan atas muka bumi aku, kata Allah, dalam keadaan sombong dan bongkak. Maka tuan-tuan, kalau kita banding tuan-tuan ni, kita ni lebih, kita ni makhluk yang menjadi khalifah, ketua kepada segala makhluk. Oleh kerana Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran. Dengan akal fikiran ni kita boleh beza baik dan buruk. Kita boleh reka cipta macam-macam benda. Tapi kalau tak ada akal fikiran ni tuan-tuan, kita nak banding dengan haiwan, kita kalah teruk. Dari semua sudut, kekuatan kita kalah, kelajuan kita kalah, apa nama lagi, kederat kita kalah. Banding tengok, ambil manusia banding dengan gajah tengok. Dari sudut kekuatan, agak-agak siapa menang? 7 spesies gajah dalam dunia dia ada. Paling besar gajah Afrika, yang Abraha ambil import beli daripada benua Afrika. Raja Abraha nak pergi serang Kaabah, nak pergi rontohkan Kaabah. Sebelum kelahiran Nabi SAW, Abraha dia import gajah daripada Afrika. Pandai Abraha ni, dia tahu, dia duduk Yaman, Raja Yaman. Dia tahu Jaziratul Arab, tanah Arab tak ada gajah. Jadi orang Arab tak pernah tengok gajah. Dia nak pergi pula satu tempat yang dipenuhi dengan ayahanda kawasan, samsing, kampung dusun, semua ada tu. Tadi taekwondo, Tomoy Syam, silat, macam-macam silat, black belt apa semua ada tu di Mekah tu. Arab jahiliah, semua samsing belaka, gaduh, apa salah sikit berbunuh-bunuhan. Jadi kita tak boleh pergi tangan kosong, kita ambil binatang yang mereka tak bisa tengok, iaitulah gajah. Gajah benua Afrika, sekor berat 13 tan, tinggi 15 kaki, gading 7 kaki. Tuan-tuan tengoklah kita Tarikh Tabari. Cerita bawa pergi gajah tu sampai di Mekah. Puak-puak orang Mekah jahiliah ni, hak samsing-samsing belakang ni, tengok-tengok tu dia menatang apa besar sangat ni, gigi saja 2 batang panjang nak mampu. Dia berkata tak padang dengan pedang ni, lari menyorok belakang bukit. Allah Ta'ala nak hina kaum Quraisy yang duk sombong bongkak dengan natang gajah, depa lari masuk bawah bukit. Hang sebat sangat. Allah Ta'ala ajak dengan menatang, nampak? Kita lawan dengan gajah. Tak payah ambil gajah benua Afrika besar sangat, ambil gajah paling kecil, spesies paling kecil. Gajah mana? Siapa tahu? Gajah spesies paling kecil gajah mana?
Gajah Malaysia, Malaysia bukan saya semua benda kecil. Duit jatuh sedia-sedia, nampak? Tu Malaysia. Tuan-tuan, gajah Malaysia sekok berat 5 tan. Gading dia panjang 2 kaki, paling panjang tu. Pergi tengok di Zoo Taiping, tinggi ada 7 kaki. Lawan dengan kita, agak-agak. Orang berapit buat pertandingan gusti. Siapa menang nombor 1, lawan dengan gajah. Bukan takat orang berapit ambil Brock Lesnar, WWE superstar. Hak badan macam Ustaz Murtaza kan. Hak badan sadur tu. Saya memang pakai jubah nampak kurui. Aku buka Malik Noor. Bukan aku abang, bini aku abang. Oh, Malik Noor lah ambil. Tu dia. Hak kata jasa jadi semat pun ada. Tapi kita bukan jenis makan puji. Kita dah warok. Warok. Bukan japa. Jangan marah melawak. Brock Lesnar tak ada Smackdown tuan-tuan ni. Gajah tu angkat kaki tak atas tengkok, keluar tik Brock Lesnar. Nampak? Kalah kita dari sudut kekuatan. Alah ustaz, gajah besar ambil hak kecil sikit. Kalau berani. Okey, kita ambil kecil sikit pada gajah. Ambil kuda. Kuda kalau lawan lari dengan manusia, siapa menang? Kuda ni ada banyak spesies. Kuda kepang ada, kuda kulari gagah berani pun ada, kuda padi. Kuda yang paling laju, spesies kuda paling laju, kuda antelope. Dia boleh lari 90 km sejam. Yang kedua terlaju spesies kuda American Quarter Horse, 70 km sejam. Ketiga terlaju kuda zebra, kuda belang, 65 km sejam. Kita lari dengan kuda, siapa menang? Jangan kata dengan kuda, dengan kucing kita tak lepas kucing. Tu kucing yang kita duduk belah di rumah. Nak habaq, jangan duduk belakang semua. Tuan-tuan tahu tak kucing yang tuan-tuan duduk belah tu boleh lari berapa kilo sejam? 50 km sejam. Yang kucing Parsi ya, makan darah kuat tu. Badan besar kan. Kalau kucing relax-relax, kucing kampung ni 60 kilo sejam. Kita kalah tuan ni. Jangan kata kita ambil Usain Bolt, pelari pecut dunia, 100 meter boleh pecut 9.3 saat. Dengan dia kalah. Tu tak ambil binatang paling pantas itu, cheetah. Rimau bintang. Tengok National Geographic, dia tahu rimau bintang boleh lari 120 km sejam. Top speed dia boleh maintain 110 km sejam. Dia punya acceleration, dia punya torque dia punya pick up dia, start dia mula lari tu dia boleh pi berapa. Kalau kereta kita test daripada meter kosong nak naik pi 100 berapa saat. Dekat binatang apa, rimau bintang boleh patah ke tu? Rimau bintang ni dia patah daripada meter kosong nak naik pi 100 0.6 saat. Nak lebih kurang dengan Volkswagen Passat CC 2.0 turbo charge engine. Nampak? Kalau dengan rimau cheetah, bukan kata lari, kita naik RZ, korek blok, kena tinggal 2 tiang kena tinggal. Hebat nama. Ustaz, natang tu boleh lari semua. Ambil natang tak boleh lari semua. Okey, kita ambil natang tak boleh lari. Kita ambil ikan sudah, ikan. Bukan nak lawan menyelam. Lawan menyelam memang kita kalah. Ikan paus dia boleh menyelam 6 jam terjun dalam air. Lepas tu baru dia naik permukaan, sedut udara, tarik nafas, terjun pula 6 jam. Kita kalah dengan bab menyelam ni. Bukan dengan ikan paus, dengan ikan puyuh kalah kita. 2 minit menyelam lanting bawah bangun. Macam nak mampus dah. Ikan puyuh relax ya. Saya. Apa tuan? Kita ambil bab kekuatan, kita lawan ikan. Ikan tenggiri sekok berat 7 kilo. Kita berat 70 kilo. Tinggi 5 kaki setengah. Ikan tenggiri ni tuan-tuan, kalau kita pergi mengai, kena mata kaki, dia lawan ke dia menyerah diri. Tai mengai tahu ni, tai mengai kaki mengai. Tai mengai hak jenis pergi mengai tak sembahyang, tu tai mengai. Kalau kaki mengai dia pergi mengai dia sembahyang, kurang ajar jenis tak sembahyang ni. Duduk tengah laut, orang tanya awak tak sembahyang. Surau tak ada. Kau lempar laut tak pasal. Kita duduk bot sebelah, nampak macam sembahyang. Dia ingatkan kat takbir, rupanya duduk balik bawah. Wah, ajak. Ambil rezeki daripada Allah. Allah Ta'ala bagi tenggiri, khapu, GT semua bagi. Tiba-tiba masuk tu sembahyang, tak sembahyang. Surau tak ada. La ilaha illallah. Tengok ikan tu, ikan tenggiri. Kita pergi mengai, beli bot baru, Shimano, full bearing 0.8. Tali tangsi pula 200 pound punya tali. Tidak. Joran baru, sewa bot pintu haian pula. Balik sup dengan perambut baru buat, ropala mata kaki 3 serangkai pula, isikan temenung pula kat atas. Tenggiri tengok, tenggiri pun sambang. Mata kaki 3 tu lekat dalam mulut ikan tenggiri. Kita nak buat naik ikan tenggiri tu senang ke susah? Padahal mata kaki lekat 3. Susah je tak? Kadang-kadang kita kunci dah bok tu, dia tarik lagu tu ya keluar tali. Nak boleh bawa naik tu 20 minit. Nampak hebat ikan tenggiri. Kita manusia berat 80 kilo ni tak payah ambil ropala mata kaki 3 serangkai tu, ambil mata kaki kawan dah alui tu.
Selit di bibir, bagi bok kat bini kita. Mak hang tarik orang kita lawan tengok siapa menang. Terus sembang siapa? Terus sembang. Tobat kalah hang ayah anda kan. Tu guru silat kan. Hang ada ilmu kebaik, main dengan mata kai tu kalah. Jangan mata kai, bagi 350 nerak dah dah. 3 nerak. Kem dekat selai. Salam cium tangan terus. Allahu Rabbi kita lah, ya Allah ya Rabbi. Ikan kita kalah. Oh, ikan boleh hebat layar. Ustaz ambil ngop datang-datang yang duduk atas darat ni. Hak paling kecil ke, hak tak ada sengat, hak tak laju. Okey, lah. Kita dengan nyamuk siapa menang? Nyamuk kada sengat. Hai lui dah tu. Bukan besar botol ni sekok. Kita kalah ke menang? Jangan kata main ramai, sekok jadi dah. Kita nak lena, dia main Willy tepi telinga. Wow, ikan lagi kat tayar. Apa? Kita boleh lena? Boleh lena? Tak boleh lena. Itu kita nak buat apa nak? Bangun pakai glove. Weh nyamuk, main boxing aku. Boleh? Tak boleh. Geram kita lelaki pergi 7-Eleven nak buat apa? Beli shiltok Tu tanda kita kalah dengan binatang, tuan duit. Pasal apa kena beli ubat nyamuk? Pasal kita tak mampu lawan, kena ada perantara. Tuan, nampak betul hebat ke manusia? Tak hebat mana tuan kalau kita sedar diri. Hebat jika sekiranya kita ada ibadah. Dan kita ni tuan-tuan buat ibadah macam Ustaz Nazri sebut saat ni, doa apa mayang duha pasal nak kaya. Sedekah pasal tujuan nak kaya, nak balasan balik. Janganlah tu orang awam yang baru nak berubah boleh diambil sebagai motivate semangat dia. Buat ibadah kerana ada ganjaran, tak apa lagi. Tapi jangan kita beribadah kerana ganjaran. Kita beribadah kadang-kadang aku semayang ni pasal aku nak syurga. Syurga tu makhluk. Kita buat ibadah kerana makhluk, syirik kita. Nampak? Jaga baik akidah. Betul, semua orang nak syurga. Bukan kita dalam masjid, ada isyak dadah lautan tu. Pergi tanya orang, heroin ni, jet di tengah ni, pakai jarum tu. Ni hamba ada isyak dadah ni, mana masuk neraka ke? Dia tengah steam. Jaga baik jaga. Masuk syurga, Firdaus. Tu dah kambing tepit masuk syurga. Nak juga anda ni. Ni lumrah manusia. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, ingat ibadah kita ni lillahi ta'ala. Syurga ke ganjaran ke itu perkara kedua. Bila dapat redha Allah, bila dapat kasih sayang Allah, benda tu dapat sekali. Ingat baik-baik, bukan kerana syurga. Kerana syurga tu makhluk. Allah Ta'ala nak bagi, dia boleh bagi. Dekat orang jahat, dia boleh tentukan masuk syurga. Kerana itu kehendak, iradah Allah. Dia tuan kita. Kita bukan pekerja dia, kita hamba dia. Kalau pekerja, buat kerja, boleh mengharapkan upah. Tapi kalau hamba buat kerja, tuan-tuan muslimat, tak boleh mengharapkan upah. Hanya belas ihsan tuan dia. Nak bagi tak bagi, terpulang kat tuan dia. Lepas tu kita ambil manfaat, tuan-tuan. Aku buat ibadah, aku sembahyang duha, bukan kerana aku nak kaya, tapi kerana aku nak bayang hutang-hutang sendi tulang yang Allah Ta'ala bagi kat aku, boleh bergerak, boleh berjalan ni. Ni hutang ni aku nak bayar dengan sembahyang duha. Aku sedekah ni kerana aku nak bagi manfaat kat orang lain. Allah Ta'ala nak bagi balik tu lagu mana? Berdasarkan hadis Nabi, itu janji Allah. Terpulang kalau Allah Ta'ala nak bagi tak bagi. Tapi Allah Ta'ala ni tak pernah memungkiri janji. Kita pegang hak tu sudah. Yang penting kita nak innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya sahaja kerana Allah Ta'ala. Dapatlah hak lain tu sekali dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimat, kita seimbangkan dunia kita yang kita dah dapat banyak ni dengan akhirat pula. Akhirat ni kita tambah bagi elok-elok tuan-tuan. Ada kuliah, main mengaji. Ada masa, main berjemaah. Pergi kerja macam biasa. Tapi tambah bab akhirat kita ni. Kena tuan-tuan muslimat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimat sedikit sebanyak memberi manfaat. Saya tak boleh nak lajak lama dah, saya lapar nasi dah. Ada nasi ya? Tak? Boleh penuh tu dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan pun jemput sekali-sekali lah, jemput tengok. Jangan marah, insya-Allah mudah-mudahan. Bukan niat siapa-siapa di antara kami ni ataupun mana-mana tok guru, ustaz ataupun orang-orang yang berkongsi ilmu ni, bukan niat dia nak jatuh, nak kata, nak kutuk siapa-siapa. Tapi sebut tu kerana nak bagi kesedaran kepada kita bersama. Tambah-tambah yang duk cakap. Cakap bukan makna hebat, tapi cakap bermakna dia banyak dosa. Dia sebut tu kena kat diri dia sendiri. Pasal banyak dosa maksiat berbanding dengan orang yang dengar. Nampak?
orang yang cakap tu lebih menanggung azab esok tu kalau dia tak buat, jenuh. Tuan-tuan, baik, jadi kita ambil manfaat. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sama-sama kita berkongsi, berlapang dada untuk terima ilmu, untuk terima perubahan. Kita tambah bab akhirat kita, kerana kita nak mati, kita tak mau sesak di akhirat esok tuan-tuan. Nak balik kampung, kita buat preparation, servis kereta, isi minyak dan sebagainya. Pasal takut habis minyak, pasal takut rosak tengah jalan. Tu kampung di Kelantan baru 400 kilo. Ni kita nak balik kampung akhirat, bukan 400 kilo, beribu tahun nak duduk. Agak-agak dengan ibadah kita selama ni cukup dah? Tak cukup. Tuan-tuan tak cukup, saya tak cukup. Jadi kita hanya mengharapkan redha Allah. Di samping kita mengabdikan diri, obedience towards God, kita tunjukkan rasa taat kita kepada Allah semampu mungkin tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita, bagi kasih sayang pada kita, insya-Allah. Bahagia kita di dunia, bahagia juga kita di akhirat. Sayang dunia, cinta akhirat, kedua-duanya perlu seiring. Tapi mestilah kita pandai dan bijak mengadili masa kita untuk kedua-duanya. Ingat kepada dunia, jangan sampai tinggal akhirat. Pulun pada akhirat, jangan sampai hak dunia ni kita biarkan nafkah anak isteri dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil hak akhirat, dunia akan datang begitu saja kepada kita. Pulun hak dunia, boleh saja hak dunia. Hak akhirat belum tentu lagi lagu mana. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat pada kita untuk forum pada malam ini. Saya memohon kemaafan dan juga bagi pihak kedua-dua orang ahli panel, memohon kemaafan jika sekiranya ada perkataan-perkataan daripada kami yang salah, tersalah dan sebagainya. Bukan niat nak kata kat siapa-siapa, tapi nak bagi kesedaran bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan jaza. Alhamdulillah, selesai sudah forum kita pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita dalam masjid pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, kata Nabi. Jadilah kamu di alam dunia ni, kata Nabi, seperti mana orang asing, kata Nabi, ataupun seorang musafir. Kamu datang atas dunia, anggap dunia ni sebagai kamu singgah sementara sahaja. Kamu cari bekalan sebanyak mungkin sebab nak balik kepada negeri yang abadi, iaitu akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan balik sana nanti kita ada bekalan hasil daripada atas dunia ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya minta ampun, minta maaf kalau sepanjang program pada malam ni tuan-tuan ada terkurang, ada cacat celah dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf daripada tuan-tuan sekalian. Dan saya juga ucap terima kasih kepada pihak masjid, pihak tuan rumah, kerana memberi peluang dan ruang untuk sama-sama kita mengadakan satu program majlis ilmu pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan semoga Allah membalas segala usaha buat daripada pihak masjid yang telah menjayakan program pada malam ni. InsyaAllah yang terbaik dan baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf. Ala kulli hal, semua ini berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan simpan dendam benci dalam diri, tapi simpanlah dendam rindu dalam hati. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum